Ni sebagai maksudnya orang Ah. orang utama. Oh, ingatkan Ustazah tak payah tekan apa-apa lah kan? Tak payah. Kita mula ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dapat kita bertemu lagi hari ini untuk meneruskan tadabbur kita dalam surah An-Nur. An-Nur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita masuk ayat 39. Ya? Betul. Ayat 39 di halaman 410. Ya, di situ ada ayat 39 hingga 40. InsyaAllah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Ayat 39, 40. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Ayat 39 hingga ayat 40 surah An-Nur. Maksud ayat ini, dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup. Dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Ayat 40. Atau seperti gelap gelita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula. Di atasnya lagi awan, gelap gelita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tidaklah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tidaklah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Sepintas lalu, bila tengok maksud ayat ini, boleh bayang tak apa benda yang Allah nak cerita? Allah nak cerita. Apa tu yang Tentang kalau gambaran. orang dapat hidayah, dia dapatlah cerita aku kan kalau ni untuk orang yang ada dapat hidayah ke Ustazah? Yang tak dapat hidayah, yang dapat hidayah kan. Allah buat perumpamaan. Hari tu kita tengok dalam surah Nur ni, perumpamaan ni Allah cerita lampu kan. Cahaya tu umpama cahaya yang terang benderang daripada minyak zaitun yang terbaik, minyak yang terbaik dalam lampu kan. Jadi cahaya tu sangat-sangat gemilang, menerangi kehidupan. Ni Allah nak cerita orang yang tak dapat cahaya di dalam kegelapan pula. Kegelapan, gambaran gelap dia tu gelap yang amat sangat. Kita tengok huraian dia. Di halaman 411. Dua perumpamaan bagi dua golongan kafir.
Kafir pun, orang yang dalam kegelapan ni dua keadaan kegelapan. Dua golongan orang kafir. Orang kafir ni maknanya orang yang dalam kegelapan lah. Inilah dua perumpamaan yang Allah buat untuk menggambarkan dua jenis golongan orang-orang kafir. Sebagaimana pada awal surah Al-Baqarah, Allah menggambarkan pula dua perumpamaan. Perumpamaan berbentuk api dan perumpamaan berbentuk air. Kan ada api, ada air semua tu kan. Tentang orang yang dapat cahaya tu lah. Perumpamaan ini ditujukan kepada golongan orang-orang munafik. Demikian pula pada surah Ar-Ra'd. Allah membuat dua perumpamaan. Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd. Allah membuat dua perumpamaan, yakni perumpamaan berbentuk air dan perumpamaan bentuk api. Perumpamaan tersebut untuk melukiskan hidayah. Ayat sedap. Melukiskan hidayah dan ilmu yang bertahta di hati manusia. Kami telah memaparkan kedua permisalan tadi pada tempat pembahasannya masing-masing. Yang sudah lepaslah. Hingga tidak lagi diperlukan pengulangan. Ini pengarang tulislah. Diterjemahkan daripada tulisan apa yang ditulis oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab dia ni, ya, kitab tafsirnya tu. Adapun perumpamaan pertama dari dua perumpamaan seperti yang telah disebutkan di atas, iaitu dalam surah An-Nur ini, surah ayat 39 ini, di atas adalah menggambarkan sosok orang-orang kafir. Gambaran orang-orang kafir yang menyeru kepada kekufuran dan mengajak kepada kesesatan. Mereka menyangka bahawa segala amal baik dan keyakinan mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Padahal, kenyataannya, amal perbuatan dan keyakinan mereka itu tidak memiliki nilai sedikit pun. Perumpamaan mereka dalam hal tidak memiliki perumpamaan mereka dalam hal tidak memiliki nilai sedikit pun, laksana fata morgana di tanah yang luas dan membentang, yang dari kejauhan terlihat seperti laut yang sedang pasang. Fata morgana, apa dia? Fata morgana. Fata morgana ni Allah bayangkan fata morgana. Kita tengok ya. Lafaz qi'ah yang termaktub pada ayat di atas merupakan jamak ataupun bentuk plural dari lafaz qa. Seperti kata jirah yang menjadi jamak atau plural kepada lafaz jar. Lafaz qa juga merupakan bentuk tunggal dari qi'an sebagai lafaz jar, merupakan mufrad dari lafaz jiran. Lafaz qa sendiri artinya adalah tanah yang sangat luas. Qi'ah, qa, tanah yang sangat luas. Jadi qi'ah tadi kan. Tanah yang sangat luas, terbentang dan memantulkan fata morgana. Fata morgana dibayang-bayang. Disebut bayang-bayang semu. Semu tu Allah Alam. Bayang-bayanglah fata morgana ni. Fata morgana akan memantul dari tanah itu jika waktu telah bergerak di pertengahan hari. Pernah tak tengok fata morgana? Ya? Fata morgana ni kalau kita naik, saya ingat masa kecil-kecil lah. Bila naik kereta kan kita duduk kat antara seat driver dengan seat depan tu, duduk kat kanak-kanak kan duduk kat tengah-tengah tu. Kita nampak macam depan tu air. Kan kita memandu kan nampak macam depan tu atas jalan nampak macam ada air. Pada hari panas. Pagi redup tak adalah. Pada hari panas ada bayang, kita akan nampak air. Makin dekat. Bila dekat tak yang dekat tu tak nampak, jauh pula nampak lagi. Lepas tu bila kita bergerak nampak lagi yang jauh, sampai dekat tak ada. Bukan air, bayang. Kan? Itu fata morgana. Macam itulah Allah SWT gambarkan. Kita nampak ada, tapi bila datang dekat tak ada fata morgana tu. Jadi, dan diuraikan di sini lagi. Adapun istilah al adalah sejenis fata morgana yang muncul di pagi hari. Seakan-akan tampak seperti air yang ada di antara langit dan bumi. Ini macam waktu ini di langit, bukan di atas di tanah tu. Ya? Kalau kita tengok macam nampak macam fajar lah. Ya? Fata morgana, tapi dia bukan, maknanya nampak bayang-bayang je. Allah Alam, kita tengok dalam gambar
aurora kan. Itu jenis-jenis fata morgana jugalah. Kan kita nampak tapi kita pergi benda nak ambil tu tak ada, nak pegang tu tak ada kan. Fata morgana ni bayang-bayang. Bayang ni dia bergerak sana sini tapi hakikatnya kita tak boleh nak ambil. Tak boleh nak dapatkannya. Macam nampak macam air tapi kalau kita perlu air, dalam ayat ni cerita kan. Kita perlu air, waktu tu orang yang nak dapat air rasa macam dah dapat dah, nampak dah air. Tapi bila dapat sampai dekat, bukan air. Dia tak ada, hilang. Fata morgana ni benda yang kita nampak ada tapi dia hilang. Realitinya kita tak boleh mencapai, mendapatkannya. Fata morgana. Jadi Allah SWT berikan perumpamaan ni untuk kita lihat kan. Macam orang Arab, dia bukan atas jalan macam kita ni. Gambaran yang Allah cerita ni sesuai dengan realiti kehidupan Rasulullah tu di padang pasir. Kan? Orang berjalan naik unta, berjalan kaki, nampak juga benda tu. Di panas terik tu agaknya nampak air atas tanah. Kan? Atas padang pasir tu. Tapi bukan air. So, maka bila mana orang yang sangat dahaga dan memerlukan air melihat fata morgana, saya ia akan menyangka bahawa bayang-bayang semu itu adalah air. Bayang semu, bayanglah. Bayang-bayang itu adalah air. Ia pun akan mendatanginya untuk minum. Namun ketika menghampirinya, ia tidak menemukan apa-apa. Kecewalah kan? Kalau sekadar kita lihat ada, datang tak ada, tapi kita tak ada keperluan nak dapatkan benda tu, tidak timbullah masalah kekecewaan. Ni orang sangat mengharapkan air, terlalu dahaga, rasa seronok dah nampak air tu. Macam air kan banyak je. Penuh je atas jalan, penuh atas tanah. Tapi bila datang, tak dapat. Kan? Betapa kecewa, betapa sedihnya, betapa tak dapat dibayangkan lah. Kalau kita dahaga kan, nampak gelas saja pun, kita dah rasa hilang dahaga. Tiba-tiba bila pegang gelas, air tak ada. Kan? Pegang botol semua kosong. Buka air pipe, tak ada air. Kan? Mak tu bayangkan keadaan dahaga kita tu tak hilang lah. Macam suatu penyiksaan. Ya? Suatu penderitaan. Suatu gambaran siksaan, azab. Ya? Demikian pula orang kafir, ia menyangka, demikianlah keadaan orang kafir, ia menyangka bahawa ia telah mengerjakan satu amal yang bermanfaat. Ia mengira bahawa ia telah menghasilkan banyak pahala. Namun ketika ia menghadap Allah di hari kiamat kelak dan amal perbuatannya dihisab, dihitung, ternyata ia tidak menemukan apa-apa. Amal perbuatannya secara total tidak diterima. Mungkin kerana dilakukan secara tidak ikhlas atau kerana tidak tepat dengan aturan-aturan syariat. Itulah, kan? Maknanya kafir ni, pengertian kafir tu jangan kita gambarkan hanya orang yang dia mengaku dia bukan Islam. Dia Kristian, dia Yahudi, dia beragama Hindu, dia beragama Buddha. Bukan itu saja yang Allah SWT nak gambarkan kafir ni. Kafir ni orang yang disebut mungkin beramal tidak ikhlas, Allah tak terima keimanan dia. Tidak terima dia sebagai orang yang hamba yang Allah terima, yang Muslim, ya, yang mukmin. Maknanya dia tidak ikhlas ataupun mungkin dia buat tidak menepati syariat. Dia mengaku Muslim tapi akidahnya terbatal. Kerana syariatnya silap, akidahnya silap. Itu jadi kafir. Jadi kafir itu bukan hanya diisytihadkan dia bukan Muslim, dia Yahudi, dia Nasrani, bukan hanya itu. Jadi Allah sebut kafir ni bermaksud orang yang Allah tak terima dia sebagai mukmin, Allah tak terima dia sebagai Muslim. Hakikatnya itu. Hal ini sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Maknanya, amal orang yang syirik pada Allah SWT, orang yang kafir yang tidak beriman pada Allah SWT, walaupun banyak, hilang laksana debu. Maknanya itulah orang yang
Selagi ada syirik, selagi tidak syahadatnya tidak diterima, keimanan tidak diterima oleh Allah SWT, segala amal kebaikan tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Kita kena jagalah. Banyak kali kan kita dah sentuh hari itu, amal diri kita sebagai mukmin ni kena jaga. Akidah kita, syariat kita, akhlak kita kena jaga. Keyakinan kita, perkataan, perbuatan kena jaga. Kalau dia menggugat syahadat rosak, syahadat terbatal, nama Muslim, nama mukmin, tapi di sisi Allah, Allah tak terima lah. Tak terima keimanan tu. Sebab tu bila kita mengucap syahadat tu, kita kena makna kita sentiasa memperbaharui keimanan kita. Sebab tu kita berdoa pada Allah, kita minta daripada kesalahan-kesalahan syirik yang mungkin secara sedar, secara tidak sedar berlaku kan. Sebab bila Allah tak terima syahadat kita, tidak terima keimanan, segala amalan yang baik itu tidak ada maknanya. Orang yang kita tahu dia tak masuk Islam, dia menderma, kan? Dia tak mengucap syahadat. Dia mengaku dia agama Buddha, agama Kristian. Dia menderma, berzakat, buat baik, tolong orang macam-macam, tapi pahala tak ada lah. Kan? Pahala tak ada. Wallahualam lah dalam sangkaan dia faham ke tidak tentang hakikat ini, bahawa segala apa yang dia buat tu tidak ada nilainya. Wallahualam, kan? Tapi ada kan, kita tengok ramai orang buat baik tapi dia tak masuk Islam. Jadi tak masuk Islam tu maknanya dia dah tak nak masuk, kan? Tak nak masuk Islam. Macam orang kerja kat Siri, buat segala apa yang ikut peraturan, pergi punch card, punch in, punch out, datang tak waktu hari kerja sentiasa ada, buat semua kerja tapi dia tidak pernah mendaftar, tidak pernah secara rasminya menjadi pekerja, kan? Pekerja di Siri, di UiTM atau di mana-mana, kan? Dia tak jadi pelajar tapi dia buat apa yang orang lain buat, tapi dalam senarai nama pendaftaran dia tak ada. Tak ada makna lah. Esok bila dia sampai nak terima ganjaran, nak terima gaji, nak terima ijazah, tak adalah dia punya tu, kan? Hasilnya tak adalah. Macam tu lah. Dengan apa? Bila kita mengaku beriman kepada Allah SWT, iman itu dinilai oleh Allah SWT, beriman atau tidak dinilai bergantung kepada iman dan amal kita. Bukan hanya dari segi pengakuan sahaja. Begitu juga kalau buat amalan kebaikan tapi tak mengaku, tidak mengaku beriman, tidak ada nilai juga amalan. Di sini Allah SWT berfirman, wajadallahu atasnya, ma wajadallahu indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Maksudnya, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Maksudnya, disebut tadi secara panjang lebar dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab, Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah dan ulama tafsir lainnya. Ini semua nama-nama ulama tafsir lah. Termaktub di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, kitab hadis, bahawa pada hari kiamat nanti orang-orang Yahudi akan ditanya, uraian tafsiran kepada ayat ini. Apa yang dahulu kalian sembah? Mereka menjawab, kami menyembah Uzair, putera Allah. Lalu dikatakan, kalian bohong, Allah tidak pernah memiliki anak. Lalu apa yang kalian cari sekarang? Mereka menjawab, wahai Allah, kami sangat kehausan. Tolong beri kami minum. Ada yang bertanya, tahukah kalian tempat itu? Maka tiba-tiba Allah menjelmakan api dalam bentuk fata morgana yang satu sama lain, saling menyala-nyala. Mereka pun berduyun-duyun datang ke tempat itu. Maknanya di akhirat, Allah gambarkan macam tu juga. Macam fata morgana di dunia. Di akhirat pun, disebabkan mereka tidak beriman kepada Allah, Allah tidak ada anak, mereka
menyembah, mereka menganggap Uzair adalah anak Allah, itu akidah yang salah. Mereka menganggap mungkin Isa adalah anak Tuhan, konsep Trinity semua tu. Jadi waktu itu, waktu yang di mana mereka rasa mereka betul di dunia, di akhirat nak kutip hasil, Allah SWT gambarkan macam tu juga. Ada Fata Morgana tu, akhirnya mereka rasa mereka tak dapat habuat, tapi bila pergi dekat, semuanya tak ada. Kan? Di dunia dan di akhirat berlaku itu. Perumpamaan di atas adalah lukisan perumpamaan bagi orang kafir yang memiliki kebodohan ganda. Ini maknanya bukanlah kasar bahasanya, hakikatnya nak terang macam tu. Orang yang macam tu dia jahil lah. Kebodohan ganda. Yang ini ketidakfahaman bahawa mereka sesat dan kebodohan mereka dalam menggunakan cara berfikir yang salah. Mereka tak tahu mereka adalah salah, mereka ada sesat, mereka sebenarnya dalam kejahilan. Adapun orang-orang kafir yang memiliki kebodohan tunggal disebut dua. Kebodohan berganda, kebodohan yang lebih teruk. Yang kedua, kebodohan tunggal yang lebih rendah dari yang pertama tadi. Iaitu ialah orang-orang yang menganiayai diri sendiri, yang selalu mengikuti perkataan pemimpin-pemimpin mereka yang kafir. Mereka itu pekak dan tuli, tidak mengerti apapun. Perumpamaan mereka yang memiliki kebodohan tunggal adalah dalam ayat tadi, au ka zulumatin fi bahril lujjiyya yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sihabun zulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Ayat tadi, ya. Maksud dia, atau seperti gelap gelita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula berlapis-lapis, ya. Di atasnya lagi ada awan, gelap gelita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tidaklah dia dapat melihatnya. Qatadah berkata, luji artinya yang dalam. Yakat yaraha artinya tidak jelas melihatnya. Gambaran kegelapan, zulumat, kegelapan yang amat sangat gelapnya. Mereka dalam keadaan yang tadi sebut tadi, orang kafir ada dua golongan yang dalam jahil. Mereka dalam jahil. Yang pertama disebut kebodohan ganda sebab dia dah sesat, dalam keadaan sesat, menyesatkan orang lain pula. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Yang kedua disebut dalam keadaan kebodohan tunggal tu, dia zalim kepada dirinya sendiri. Ini pengikutlah yang tadi yang mengajak orang, yang sesat mengajak orang sesat, kan? Tak tahulah berapa ramai yang ikut dia. Itu kesesatan yang berganda, disebut kebodohan. Orang sesat tu kan Allah ni apa? Ni tuan kitab ni Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir sebut orang yang sesat dan menyesatkan orang lain tu dia kebodohan dia berganda. Dia tak tahu bahawa dia sebenarnya dalam keadaan yang dirinya tertipu, dirinya tersesat. Dia tak sedar. Kan? Bila tak sedar macam tu, diberikan kesedaran, maknanya dia tak sedar juga, dia kira bodoh lah. Orang sesat kan? Dia kata patah balik, orang tunjuk jalan kat dia, ikut jalan ni. Guna Waze bagi panduan. Kan? Tak nak ikut juga. Itu sesat lah. Terus sesat, setelah diberi petunjuk, dia kira bodoh lah. Bodoh yang dia tak sangka dia bodoh sebenarnya. Kan? Dan bila menyesatkan orang lain, iaitu kebodohan dia tu berganda lah. Dahlah dia sesat, dia ajak orang lain sesat lagi. Kan? Kemudian orang yang ikut tu bodoh jugalah. Kan? Bodoh jugalah sebab apa ikut. Dia zalim pada diri sendiri. Orang yang pertama tadi zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain. Dan kedua-duanya itu zalim kepada Allah SWT. Allah dah bagi banyak petunjuk, macam-macam cara. Allah bagi petunjuk, Allah bagi nikmat, Allah bagi kadang-kadang ujian, tapi semuanya itu tak mengubah pendirian mereka. Jadi mereka terus sesat. Jadi zalim kepada Allah SWT. Dan Allah SWT gambarkan tu gelap gelita dalam ayat ni.
Ya, ayat 40 tu, 40 tadi, keadaan gelap tu umpama, cuba tengok satu-satu. Ya. Umpama gelap gelita di lautan yang dalam. Laut dalam memang makin lama makin bawah tu makin gelap lah kan. Ya? Makin gelap. Ya, makin dalam makin gelap kan? Makin gelap, makin hitam ke bawah. Gelap gelemat, gelap sangat. Laut yang gelap di dalam lautan yang gelap, di dalamnya tu gelap. Mungkin di luar cerah tapi dalam laut tu gelap. Ya? Ayat gelap gelita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula. Dalam laut yang gelap, atasnya ada ombak yang tebal, tambah gelap lah. Yang gelap, maknanya di luar tak ada cahaya jugalah tu kan kalau macam tu. Ombak yang di atas tu berlapis-lapis gelap dan di atasnya lagi awan. Awan pun gelap juga. Kan? Kalau kadang kita tengok kalau ada cahaya masih nampak dalam air kan. Air jernih masih nampak ikan. Air laut biru, laut hijau, ini hitam pekat. Lepas tu di atas pula hitam, ombak berlapis-lapis. Maknanya atas pada air paras laut tu ombak tinggi kan. Lepas tu awan pula gelap. Gelap gelita yang bertindih-bertindih. Awan bukan awan yang macam nak hujan, kelam-kelam sikit. Tapi gelap gelemat dah jadi macam malam. Kalau ada lampu pun lampu menyala. Ini lampu pun tak ada. Gelap semuanya. Kemudian ada orang yang akhirnya dikeluarkan tangan. Keluarkan tangan sebab apa? Kan tangan minta tolong lah tu. Kan keluarkan tangan lambai-lambai, tak ada siapa nampak. Kerana keadaan terlalu gelap. Orang yang lemas nak minta diselamatkan, dia lambai-lambai tangan dia. Tapi disebabkan kegelapan yang amat sangat, tak ada siapa nampak tangannya tu. Kan? Tidaklah dia dapat melihatnya. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tak dia pun sendiri tak dapat tangannya. Apalagi kan dalam keadaan tu siapa nak nampak. Kan? Keadaan kegelapan yang amat sangat. Keadaan orang yang lemas lah, sesak nafas lah. Kan macam tu kan? Keadaan satu penderitaan lah. Keadaan yang gelap sangat. Ya? Dan gelap sangat ketika itu, kita mengharapkan nak keluar daripada kegelapan itu. Tapi keadaan yang digambarkan tak mungkin orang tu dapat selamat. Ya? Jadi Allah SWT nak tunjuk pada kita bandingan. Hari itu cahaya, macam mana cahaya tu menerangi kehidupan. Orang tu dapat cahaya, akhirnya cahaya itu terlimpah kepada kehidupan dia. Hidup jadi tenang, hidup jadi seronok. Akhirnya dapat menjalani kehidupan yang baik dan di akhirat pula dapat masuk syurga. Dan ini keadaan gambaran orang yang di dalam kesesatan, kegelapan dan keadaan dia tu tak boleh nak tolong dah. Ya? Demikianlah gambaran hati orang-orang kafir yang bodohnya bersifat tunggal. Mereka menganut keyakinan yang tidak mereka ketahui sedikit pun perihal orang yang diikutinya. Ini orang seorang ni. Ya? Orang yang sesat, bukan orang yang menyesatkan orang lagi. Orang yang sesat kerana dia ikut orang yang sesat. Ya? Yang lampai tangan, yang nampak tangan ni Allah gambarkan orang yang sesat itu. Ya? Belum cerita orang yang menyesatkan tu lagi. Orang yang seorang yang dikata kesesatan yang kebodohan yang bersifat tunggal. Makna diri seorang yang dalam kesesatan. Gambaran dia macam tu. Dan ia sendiri tidak tahu ke mana ia akan dibawa pergi. Perumpamaan yang cukup sederhana bagi orang seperti ini adalah jika ia ditanya ke mana kamu hendak pergi, ia menjawab, saya akan pergi bersama mereka. Kemudian jika ditanya lagi ke mana mereka akan pergi, maka ia menjawab, aku tidak tahu. Dapat tak gambaran macam mana? Dia ikut orang. Orang tu nak pergi mana? Dia tanya kan? Tak tahu. Bayangkan orang yang tak tahu apa. Sedangkan diberikan, beritahu dah kepada dia, jangan ikut. Dia nak ikut juga. Kan? Allah cerita ni, keadaan sesat ni setelah ada petunjuk lah. Setelah ada petunjuk tapi dia tak ikut,
Macam banyak sebab dia tak ikut kerana dia lebih yakin kepada yang lain. Rasulullah dia tak ikut sebab apa? Dia rasa macam ada yang lain lebih baik. Al-Quran dia tak ikut sebab apa? Dia rasa ada yang lain lebih baik. Jadi dia ikutlah. Tapi hakikatnya bila ditanya nak pergi mana kamu? Tak tahu nak pergi mana. Orang yang kamu ikut tu nak pergi mana? Tak tahu. Kan? Itulah. Imam Ibn Katsir kata, bodoh lah macam tu. Kan? Dapat tak kita relatekan dengan kehidupan kita? Kan? Kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Ilmu tanpa petunjuk dan hidayah Allah tak boleh juga. Kita kena ada ilmu, kita minta petunjuk dan hidayah daripada Allah SWT. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah tu sendiri sebagai umul kitab, dalam tu ada panduan. Secara umumnya ada semua dalam tu. Panduan macam mana kita nak menjalani kehidupan. Kan? Mula dengan sebut nama Allah, bergantung pada Allah, puji Allah, kenal Allah. Kenal Allah sebagai Allah yang maha berkuasa. Yang sifat-sifat yang utamanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita yakin Allah lah yang memiliki segala kekuasaan. Kan? Kekuasaan untuk hari ini, hidup di dunia dan di hari kemudian. Dan kita yakin Allah siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berserah diri hanya pada Allah. Menyembah Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Kita minta apa? Perkara yang paling utama, ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang lurus. Jalan lurus macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Allah gambarkan Allah bagi nikmat. Kan? Allah gambarkan orang-orang yang selamat hidup mereka. Ada dalam Al-Quran cerita para nabi, para rasul, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang mendapat perlindungan. Ya. Dalam hadis dicerita Rasulullah ceritakan orang-orang yang mendapat perlindungan di akhirat, golongan-golongan yang mendapat perlindungan itu orang-orang yang an'amta 'alaihim. Apa yang kita tak nak? Ghairil maghdubi 'alaihim. Kita minta Allah jauhkan daripada orang-orang yang dimurkai Allah dan juga orang-orang yang sesat. Itu dalam surah Al-Fatihah terangkum semua panduan kita menjalani kehidupan. Kita sebagai hamba, apa yang patut kita buat, kepada siapa kita perlu berserah, dan hidup ini apa artinya dan apa perlu kita buat kalau untuk nak selamat, apa yang perlu kita buat kalau tak nak jadi orang yang Allah murka, orang yang Allah murka dan orang yang sesat. Itu ada panduan dah. Jadi kalau orang tak ikut tu maknanya dia macam disebut bodoh lah. Dah diberi petunjuk tak mau ikut. Lepas tu bila dia tanya orang yang diikut tu sendiri, orang yang dalam keadaan mereka sendiri tak tahu kedudukan mereka. Kan? Nak ikut, nak pergi mana? Tak tahu. Orang yang kamu ikut tu nak pergi mana? Tak tahu. Kan? Itu adalah suatu keadaan yang tidak sepatutnya berlaku. Sebab tu kita kena sentiasa baca Quran, tadabbur, belajar, sentiasa belajar. Apa saja yang ilmu yang kita belajar, kita ambil manfaat. Kalau kita belajar tapi kita rasa tak ada manfaat, ilmu itu bermakna tidak perlu pada kita. Kan? Tak ada maknanya kita belajar ilmu tu kalau tak bermanfaat. Jadi setiap apa yang kita buat, kita kena fikir ini adalah satu kurniaan kepada Allah SWT, daripada Allah SWT kepada kita. Ia merupakan ilmu untuk kehidupan kita. Walaupun benda tu kecil, pasti ada manfaat pada kita. Kalau kita tak nampak manfaatnya, mungkin ada masalah di mana-mana. Mungkin memang benda tu, ilmu tu tak bermanfaat. Ataupun kita tak tahu manfaat dia. Kita kena usahalah. Kan? Jadi kena cari ilmu, kena minta hidayah pada Allah SWT. Al-Fatihah tu sehari berapa kali Allah suruh kita baca, itu yang wajib. Bermakna tiap-tiap hari kita ingat tentang prinsip tu. Ingat tentang panduan yang Allah bagi. Ini kita kena faham. Kan? Jadi dalam mengomentari firman Allah, zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Itulah gelap gelita yang bertindih-tindih. Ubay bin Ka'ab berkata, orang kafir bergelut dengan 5 buah kegelapan. Ini Ubay bin Ka'ab, dia kata bila dia hurai ayat ini, ayat yang bermaksud itulah gelap gelita yang bertindih-tindih. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Ubay kata,
Orang kafir tu dia bergelut dengan 5 buah kegelapan. Yang pertama, ucapannya gelap. Yang kedua, amal perbuatannya gelap. Yang ketiga, tempat masuknya gelap. Yang keempat, tempat keluarnya gelap. Yang kelima, tempat kembalinya di hari kiamat menuju kegelapan, iaitu menuju api neraka. Tasudi dan Rabi' bin Anas mengungkapkan pendapat yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Dalam huraikan ayat ini, menafsir ayat ini, mereka ceritakan keadaan kegelapan tu macam-macam. Dan bermula daripada kegelapan tu, bermula daripada apa yang mereka cakap tu gelap. Perkataan ni mengandungi, tak ada mengandungi maksud membawa cahaya kepada kehidupan. Perkataan-perkataan yang bermula dengan kalimah thayyibah itu perkataannya membawa cahaya kan. Kalimah thayyibah apa? La ilaha illallah lah kan. Ini bila tak ada kalimah la ilaha illallah, tidak kenal Allah, tidak ada pergantungkan kepada Allah SWT, jadi ucapan itu ucapan yang gelap, tidak membawa jalan selamat. Okay? Ucapan gelap. Daripada perkataan kalimah asas itu gelap, yang lain pun gelap jugalah. Bercakap tak betul lah. Bercakap Tuhan tentang Tuhan tak betul, tentang konsep kehidupan sebagai manusia tak betul, perkataan-perkataan yang salah. Dan daripada akhlak yang dalam kegelapan tu, lahirlah perkataan-perkataan fitnah, dusta, mengumpat kan, dalam kegelapan, dalam orang-orang yang dia tak tahu, maknanya tak dapat petunjuk, tak dapat cahaya. Ya? Perkataan sendiri gelap, perkataan yang tak elok yang tidak akan membawa jalan kepada keselamatan. Kemudian amal perbuatannya penggelap. Amal perbuatannya tidak membawa dia kepada kehidupan yang selamat. Buat amal yang salah. Bila amal yang salah tu tak bawa kepada kehidupan yang selesa, yang selamat lah. Buat amal-amalan yang bertentangan dengan syariat. Tak sesuai dengan akhlak sebagai seorang hamba Allah, sebagai khalifah Allah. Mungkin dalam perbuatan itu ada perbuatan mencuri, berzina, tidak tunai zakat, sifat bakhil, kedekut, semua ada dalam tindak tanduk tu. Menentang agama Allah, menentang sunnah Rasulullah, kritik sana, kritik sini, kan? Perbuatan-perbuatan ada je lah tak kena. Yang dalam kegelapan, dia bermula daripada hati yang gelap, lidah yang gelap, lidah yang akhirnya keluarkan perkataan-perkataan yang tak elok, tindak tanduk yang tidak elok, tidak selamat, buat salah, langgar undang-undang, macam-macam undang-undang, dilanggar. Yang ketiga, tempat masuknya gelap, nak menuju ke mana? Dia tak tahu bahawa dia tak nak menuju kepada cahaya, dan dia tidak bertindak untuk menuju kepada cahaya yang selamat, menuju kepada jalan yang tak selamat, tempat yang gelap lah. Tempat yang gelap tu, tempat yang tidak memberi jaminan keselamatan kepada diri dia. Nak masuk dalam gua ke, nak masuk dalam lautan yang gelap ke, nak masuk dalam hutan tebal ke, itu semua tak selamat lah. Kan? Jadi tempat yang dia nak tuju tu bukan tempat yang selamat, sebab dia tak ada persediaan. Tidak ada persediaan nak pergi kepada tempat yang memang Allah dah tentukan tempat selamat, tapi dia tidak ada persediaan nak menuju kepada cahaya itu, menuju kepada kegelapan. Tempat masuknya gelap, yang keempat, tempat keluarnya gelap. Dah silap masuk, nak keluar pun gelap juga. Gambaran siksaan yang amat sangatlah. Tempat keluarnya gelap. Sebab dia tak nampak. Daripada dia berada di dalam tempat yang gelap, termasuk dalam gua yang gelap, nak keluar nak pergi mana pula? Dia dah tersesat ke dalam hutan tebal, terjatuh dalam lautan yang gelap gelemat, nak keluar tu tak tahu nak pergi mana. Kan? Jadi tempat keluar tu pun gelap juga, tak tahu nak pergi mana. Yang kelima, tempat kembalinya di hari akhirat. Di hari kiamat, menuju kegelapan. Di akhirat, itulah akhirnya menuju api neraka. Itu tempat yang penuh dengan seksa, kegelapan lah. Tempat yang bukan tempat orang dapat petunjuk, bukan tempat orang dapat cahaya. Jadi neraka lah tempatnya. Na'udzubillah min zalik. Minta kita dijauhkan daripada kegelapan. Daripada hati yang gelap pun kita tak nak. Daripada hati yang gelap tu akhirnya bawa kepada yang lain-lain, yang
kegelapan yang lain tu. Ya? Bila hati gelap tak nak belajar, rasa diri dah sempurna, rasa orang lain tak betul, kita je betul, kan? Jadi macam mana orang nak tolong? Ya, itu jadi penghalang. Jadi bila kita hati tu bersih, ya, amal tak banyak pun akhirnya Allah dorong untuk buat baik, mudah dapat petunjuk. Tengok orang buat baik pun suka nak buat baik, kan? Akhirnya itu jalan-jalan ke arah jalan keselamatan lah, nak menuju kepada cahaya lah. Cahaya Allah bagi kepada siapa yang cahaya hidayah Allah diberi kepada siapa yang dia hendak. Tapi Allah beri dengan, ya, ada sebab musabab juga. Allah SWT boleh kun fayakun, nak bagi pada siapa, tapi Allah SWT kejadiannya maha detail. Setiap satu berlaku ada sebab musababnya. Cuma kadang-kadang kita tak tahu. Sebab tu kita kena berusaha. Kena berusaha lah untuk dapat jalan keselamatan. Ustazah tengok dalam viral dekat media sosial, tak tengok lah, TikTok ke apa kan, TikTok ke Instagram ke apa, ada orang dia masuk Islam dah pakai tudung. Mungkin bukan tempat kita kan, selalu berlaku di Indonesia macam ni kan, pakai tudung, bawa dia pergi kubur mak ayah dia di batu nisan tu, nama Kristian lah, dengan ada tanda crossnya. Dia berdoa di kubur, dia tunjuk gambar lah, dia berdoa di kubur mak dia pakai tudung, bawa anak-anak. Lepas tu orang komen, siapalah kita untuk menghukum tentang kedudukan orang yang dah mati, kan? Kalau ikut hukum dalam apa yang kita faham, orang yang dah meninggal, kalau dia kufur, syirik, di akhirat dia tiada ada tempat lagi di syurga, kan? Tidak ada lagi keampunan Allah. Kita tak boleh, tak ada hak lagi nak minta Allah tolong, kan? Kalau kita berdoa pun, doa tu Allah tak terima. Jadi ada orang yang bersifat bersangka baik lah. Dia kata, tak payahlah kita menghukum. Hak Allah menentukan kedudukan orang tu. Biarlah dia nak berdoa. Itu salah. Allah dah sebut, kesempatan diberikan semasa hidup ni sangat panjang. Kan? Sangat panjang. Bila orang tu, bila kita dah masuk Islam, ibu bapa masih belum, kita masih boleh berdoa. Berdoa apa? Berdoa minta dia dapat hidayat. Kan? Minta doa je. Bukan yang tak boleh doa minta Allah SWT berikan keselamatan, mudah-mudahan bersama dengan ibu bapa di syurga. Itu tak boleh lah, sebab dia tak daftar nak masuk. Tak daftar masuk Islam, kan? Dia tak mengucap syahadat. Jadi kita doa minta dia, adik-beradik ke ibu bapa ke, akhirnya dia dapat petunjuk, dapat hidayat. Akhirnya bila dia dah mati, tak sempat juga masuk Islam, itu bukan hak kita dah. Allah dah tutup peluang. Itu bukan kerana Allah zalim. Allah sangat pemurah. Allah SWT juga tegas, kan? Kalau sampai dah mati pun, tak apalah, ampunilah. Allah tidak bersikap begitu, kan? Kita tahu sifat Allah SWT. Kalau kasih sayang melimpah ruah, sampai kita tak terbalas, kita dapat kebaikan pun bukan kerana kita layak dapat, kan? Banyak kerana ihsan Allah SWT dengan sifat pengasih penyayang. Dan itu juga kalau Allah SWT memberikan pengetahuan pada kita, maklumat pada kita bahawa sampai masa dia tak ampunkan, itu memang hak dia untuk tak ampun. Allah SWT akan bersifat tegas, menunaikan janjinya. Jadi bila dah sampai semua perkara dah dibuat, sampai dah Allah dah tutup pintu taubat, baru nak bertaubat, tapi itu maknanya zalim pada Allah lah. Zalim pada Allah. Jadi dalam hadis disebut, dalam membicarakan tentang surah An-Nur, surah An-Nisa, ayat 15, 16, 17, 18, 19, itu tentang kedudukan ini. Allah SWT sebut, hadis Rasulullah menjelaskan tentang kesempatan nak bertaubat ni. Rasulullah kata, bila sampai dah tergorak, halkum, bila dah sampai ke halkum tu,
Dalam ayat Allah kita boleh tengok surah An-Nisa ayat 18. Sampai bila dah nyawa sampai ke halkum, baru nak minta ampun, nak taubat, masa tu taubat tidak diterima. Kan? Macam Fir'aun dah nak tenggelam, baru nak taubat. Jadi Allah SWT Maha mengetahui, dia taubat tu bukan kerana nak kembali pada Allah. Taubat maknanya kembali. Tapi dia nak kembali ke dunia, nak selamat, dia takut. Bila dah nyawa sampai ke halkum, ke kerongkong tu, nak mati dah, malaikat dah standby nak cabut nyawa kan. Masa tu tidak ada keampunan lagi lah. Ya. Kalau dia mengucap pun, mengucap dah tidak kembali, bukan untuk kembali dah. Kerana terpaksa. Allah SWT Maha mengetahui. Kan? Jadi tak, dia bertaubat bukan kerana ikhlas kerana Allah. Jadi waktu tu dah tak ada kesempatan dah. Sebelum tu, masa yang sangat panjang, masih ada kesempatan. Jadi tak bolehlah nak tuntut di akhirat pula, nak tuntut bila Allah tak bagi, Allah dah tutup pintu syurga, Allah hanya bentangkan neraka. Masa tu kata Allah tak adil, kan? Tidak adil kita kepada Allah SWT. Jadi kena fahamlah, orang yang kata Allah takkanlah Allah tak ampunkan, orang yang tak mengucap, tak mengaku Islam tapi buat baik, takkanlah mati dia tak ada hak di syurga. Allah kata tak ada. Sebab apa? Dia tak nak mengaku Allah sebagai Tuhan dia. Kenapa? Ada masalah, kan? Kenapa dia ada masalah macam tu? Macam Fir'aun tu, dia sombong lah. Takabur, kan? Sombong. Dia rasa orang lain tak betul, dia betul. Ada sebabnya. Tak dapat hidayah sampai akhir tu ada sebabnya. Jadi bila dah mati tak adalah. Tak adalah maknanya tak bolehlah kita mengharapkan orang yang kafir tu, yang kufur semasa hayatnya, dia nak dapat pengampunan sisi Allah SWT. Dan sambungnya selanjutnya Allah SWT berfirman, "Faman lam yaj'alallahu lahu nuran fama lahu min nur." Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tidaklah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Maksudnya barang siapa yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah, nescaya ia akan menjadi orang yang binasa, bodoh, terhalang, gagal, tidak akan selamat dan kafir. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT, "Man yudlilillahu fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Bila dah sesat tu, hanya Allah SWT sajalah berhak bagi petunjuk. Kalau tak dapat petunjuk tu, dia tak dapat apa? Tak dapat petunjuk daripada Allah. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah yang Maha Agung, semoga dia menjadikan cahaya di hati kita, menjadikan kita di sebelah kanan, menjadikan di sebelah kanan kita cahaya dan menjadikan di sebelah kiri kita cahaya. Semoga dia membesarkan cahaya lagi kehidupan kita. Membesarkan cahaya bagi kehidupan kita. Kita kena minta pada Allah, minta cahaya daripada Allah, minta petunjuk daripada Allah SWT. Dan dalam doa-doa kan, itu kita dah sentuh tentang nur tu. Kita doa, minta Allah SWT bagi kita cahaya petunjuk. Rasulullah ajarkan doa ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid tu, minta Allah SWT bagi kita cahaya di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Dalam akal fikiran, dalam hati, dalam penglihatan, dalam pendengaran, kita minta cahaya Allah. Dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini, dan kehidupan kita di alam barzah, di akhirat, kita mengharapkan cahaya Allah. Allah yang memiliki cahaya, memiliki cahaya, sekecil-kecil cahaya, sehinggalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Jadi kita nak cahaya Allah. Kita nak cahaya yang menerangi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Terutamanya di akhirat yang tidak ada cahaya lain kecuali cahaya yang Allah kurniakan kepada kita untuk bekalan kita menghadapi, maknanya dalam kehidupan akhirat yang penuh dengan berbagai cabaran, kan? Kalau tak ada cahaya, penuh dengan pelbagai kegelapan bermula dalam kubur lagi dah gelap, kan?
Jadi kita minta Allah SWT kurniakan kepada kita cahaya petunjuk, ya, dalam hati kita, dalam amalan kita, kita nak tunjuk kepada Allah SWT. Allah berikan kita hati yang bersih, nak belajar, nak jadi orang baik. Kalau apa, ada majlis ilmu kita suka, kalau kita tengok orang alim kita suka, kita tak jadi alim kita suka orang alim. Kita tengok orang baik kita tak jadi baik, kita suka orang baik, kan? Janganlah orang baik kita mengata kita tak suka, kita rasa macam ya ke dia ni, betul ke macam tu? Kenapalah lurus sangat? Kenapalah asyik kena, kan? Kita nampak macam tak betul je orang baik. Kita tengok orang alim tu macam tak kena je. Ya? Tengok para ulama' kan, kita rasa macam tak pandai, tak boleh buat tu, tak boleh ke depan. Kita rasa tak yakin, orang ni boleh ke lebay-lebay ni? Lebay kan selalu orang kata macam tu. Tak sensitif lah kadang-kadang, kan. Orang tengok, maknanya tengok orang alim ni rasa macam orang kolot, ketinggalan, tak ada ilmu, tak boleh ke hadapan. Tak boleh menghadapi cabaran kehidupan zaman kini yang serba moden. Boleh ke dia orang ni? Selamat ke? Kalau nak apa? Nak mengajak kita, nak memimpin kita, kan? Boleh ke? Mampu ke? Kita rasa macam itu. Baca kitab ni betul ke, sesuai ke dengan keperluan sekarang? Baca buku, baca Al-Quran, baca kitab tafsir, baca hadis, sesuai ke dengan dalam keperluan sekarang? Itu maknanya hati ada masalah. Kalau ada bolak-balik macam tu, ada apa? Pemikiran macam tu. Jadi kalau kita hati bersih, orang buat baik kita suka, kita nak jadi baik. Kalau buat dosa, buat salah, rasa bersalah, rasa tak selesa, kan? Kita minta hati macam tu. Akhirnya itu akan menjadi pendorong kita melakukan kebaikan. Ya? Dah sampai masa dah, 21 minit. Ada soalan tak? 21 minit dah. Dapat tak maksudnya? Apa ni, hari ni kita punya apa, tadabbur ni, harap dapat pengajaran lah, kan, untuk kita semua. Kalau tak dapat banyak, dapat sikit. Dalam masa sejam kita meneliti, menelaah kitab ni, mudah-mudahan kita dapat pengajaran, dapat buat sesuatu dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah kalau ada apa-apa yang tak sampai ke, apa yang saya sampaikan tak sampai ke hati ke, rasa macam tak faham, ya, boleh tanyalah kalau ada. Okey. Jelas. Kalau tak ada, kita berhentilah, kan, di sini. InsyaAllah kita mohon Allah SWT berkati majlis kita ni lah, ya. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami yang benar itu benar, tunjukkanlah kami yang salah itu salah, dan kami bertawakal kepadamu, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan hidup yang diridai. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la yashba', wa min du'a'in la yustajab lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustazah. Cik Ustazah. Terima kasih Sama. semua. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah sama. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi sama. Terima kasih Ustazah. Okey, terima kasih ya kita. Ya.